Bismillahirrahmanirrahim. Panel Hakim, saudara dan saudari sidang penonton alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengenang kisah Ashabul Kahfi dalam firman-firman Tuhan tentang kemuliaan, tentang keberanian, tentang pemuda-pemuda yang ditidurkan Tuhan, mempertahankan akidah dari kezaliman, menggegarkan rasa jiwa. Betapa agungnya kepercayaan sang pemuda lantas dibangkitkan dengan keazaman di dada membawa tamadun ke mercu jaya. Seruan tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat telah lama kedengaran. Bermula daripada baris-baris Injil yang telah dikristenisasi, helai-helai Veda buat penganut Arya Dharma, kembara Siddhartha Gautama untuk mengasaskan ajaran agama Buddha, sehinggalah kepada perjalanan seorang Nabi menuju Gua Hira untuk mendapatkan wahyu. Ini semua adalah wadah dan wahana kepada kembara ilmu. Maka ayuh kita sama-sama menakul dan menghayati maudhu pidato pendidikan hak milik setiap insan. Justru, saya akan cerakinkan 3 kebitaraan bagi mendasari dan merungkai makna pidato ini. Pertama, pendidikan hidup segan, mati tak mahu. Kedua, pendidikan memaknai hidup insan. Dan yang ketiga, peranan anak muda dalam pendidikan negara. Saudara dan saudari, pertama, pendidikan hidup segan, mati tak mahu. Dunia tidak pernah lekang daripada sebarang resolusi mahupun deklarasi. Jun 1994, 92 kerajaan dan 25 organisasi antarabangsa meratifikasi World Conference on Special Needs Education in Salamanca, Spanyol. 2001, Forum Pendidikan Sedunia di Dakar, Senegal. 2010, Millennium Development Goal Education for All. Sehinggalah pada hari ini, pendidikan abad 21. Tapi mengapa Laporan Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO mencatatkan bahawa sejumlah 72 juta kanak-kanak seluruh dunia tidak bersekolah. 759 juta golongan dewasa seluruh dunia buta huruf. Sub-Sahara Afrika, Somalia dan Burkina Faso, 3 negara paling tinggi kadar kelahiran, rendah kadar pendidikan. Hidup sekadar berbumbungkan langit, belantaikan bumi. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Ibarat hidup segan, mati tak mahu. Saudara dan saudari sidang penonton alam maya yang budiman, kedua, pendidikan memaknai hidup insan. Hadirin, bangsa membaca, bangsa berjaya, bangsa berilmu, bangsa bertamadun. Anda senaraikanlah 1001 lagi cogan kata tentang ilmu. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan peri penting ilmu dan pengetahuan sebagai nadi kehidupan. Dennis Ellsberg dalam buku Islam and the Founders telah mengungkapkan bahawa kalimah Ain, Lam dan Mim diulang baca di dalam Al-Quran sebanyak 750 kali. Mirza Ghulam Ahmad pula menceritakan bagaimana kota Andalus, kota Damsyik, wilayah Kapadokia pernah diangkat menjadi pusat perkembangan ilmu sejagat. Hikayat Amir Hamzah turut melakarkan kota Melayu Melaka pernah masyhur sebagai pusat pengkayaan ilmu. Dari timur hinggalah barat semua berhimpun untuk mencedok ilmu pengetahuan. Darsa-warsa ini, dunia sudah di hujung jari. Era globalisasi rentas masa dan sempadan. Informasi merentasi benua dan lautan. Sebuah erti kehidupan yang perlu dicari gali untuk memaknai hidup sebagai seorang insan. Saudara dan saudari, ketiga, peranan anak muda dalam pendidikan negara. Hari ini, kita sedar bahawa anak muda Malaysia mungkin tidak sehebat dan setabah para khalifah dan sahabat. Namun kita boleh berbangga andai anak muda kita mencabar dan memperhebatkan diri mereka untuk menjadi seperti para sahabat dan khalifah. Justru, pelbagai kejayaan dihidangkan di depan mata. Selat Inggeris, puncak Everest, kutub utara, kembara ke tanah suci merentas negara dan benua. Semuanya kita lakukan dengan semangat perwira. Persoalannya,
Bersediakah anak muda kita mengharungi cabaran yang digalaskan? Bersediakah anak muda kita andai bekalan yang dijana hanyalah secebis angan-angan dan cita? Bersediakah kita andai anak muda yang kita anggap sebagai permata pada hari ini rupa-rupanya hanya serakan kaca yang menambah luka kerana gelanggang siasah semasa tidak lagi memberi ruang dan peluang kepada pertembungan kuasa semata-mata, tetapi persaingan minda, pertempuran idea, penjelmaan ilmu adalah bukti yang nyata. Tanyalah satu dunia sekalipun siapa yang boleh menafikan keperluan ilmu bagi memacu impian negara maju. Kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih, pemuda yang membuka kota Konstantinopel, keagungan kota ilmu di Basrah dan Kufah, sehinggalah kepada pembinaan Jamatul Quran di kota Parsi, menunjukkan bahawa semuanya berpaksikan kepada ketinggian ilmu di dada dalam menjulang intelektisme sehingga kegemilangan tamadun diangkat dan diperhebat, hasil muafakat bangsa berdarjat. Inilah hasilnya andai anak muda di Malaysia pada hari ini memperkasa ketinggian ilmu yang ada, berpaksikan kepada keampuhan jati diri dan sahsiah yang terpuji, justru apa yang kita impi pastinya menjadi realiti. Saudara dan saudari, akhir kalam, hak dan milik itu ibarat isi dan kuku. Samalah juga artinya manusia dan ilmu, berpisah tiada. Bermula dengan pendidikan, hidup segan mati tak mahu, kepada pendidikan memaknai hidup insan, sehinggalah kepada peranan anak muda, kepada pendidikan negara. Jatuh, bangun, rebah dan bangkit. Mundur dan majunya sebuah tamadun itu dipaksakan pada satu, iaitu ilmu pengetahuan. Semoga pidato ini menyedarkan kita bahawa pendidikan hak milik bagi setiap insan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.